Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua. Semoga kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Pada hari ini, mari sama-sama kita bincangkan, kita diskusikan tentang Al-Quran. Merupakan mukjizat teragung dan sangat istimewa. Al-Quran merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal sampai ke hari kiamat kelak. Satu-satunya mukjizat yang kekal sampai ke hari ini yang dapat dipegang, disaksikan oleh seluruh manusia walaupun lahir pada akhir zaman kelak. Baik, ya, berbeza dengan mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada al-anbiya, nabi-nabi dan rasul-rasul, ya, pada zaman yang dahulu kala, ya, seperti tongkat Nabi Musa alaihi salam, ya, seperti bertutur dengan binatang, ya, dan pelbagai lagi mukjizat nabi-nabi. Hatta Nabi membelah bulan sekalipun, Nabi Muhammad SAW, ia membelah bulan, ia pada hayat baginda Nabi, itu telah pun, ya, tamat pada zaman yang lampau. Namun mukjizat Al-Quran ini kekal hari ini, ya, sebelum dan selamanya sehinggalah hari kiamat kelak. Itulah, ya, keistimewaan yang pertama boleh, ya, kita dapati dalam Al-Quran itu. Ya, namun pada hari ini kita saksikan bahawa ramai orang berkata-kata, di manakah kemujizatan Al-Quran itu? Tang mana mujizatnya? Ya, kemujizatan ini tak dapat diterjemahkan dalam kehidupan harian. Ya, kita lihat, ya, bukan semata-mata sekadar kita memperelokkan cara bacaan. Betul, kita perlu mempelajari hukum-hukum tajwid, sifat-sifat hurufnya, ya, malah kita cuba juga kena mengetahui isi kandungannya, bacaannya dengan betul. Selepas bacaan dengan betul, kita berpindah kepada fahami apa yang cuba disampaikan dengan mentadabbur Al-Quran itu. Setelah dah faham, ya, kandungan Al-Quran, dapat kita amalkan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam kalamullah Al-Quranul Karim. Al-Quran itu, ya, kemujizatan Al-Quran itu, ya, dapat kita saksikan apabila kita cuba terjun dalam lautan Al-Quran itu. Kita cuba fahami kalimah-kalimah yang diguna pakai dalam kalam-kalam suci tersebut, menyebabkan kita dapat mengeluarkan, ya, apa yang cuba dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalam suci tersebut. Ya, sebelum kita nak teruskan, tuan-tuan, kita cuba sebutkan di antara biodata Al-Quran yang kita cuba dalami dan kita ketahui mukjizat yang teragung ini. Quran ini, semua orang tahu, 30 juzuk. Ya, bila orang tanya ada berapa surah, jawapannya ada 114 surah. Kemudian ada berapa halaman muka surat Al-Quran. Ya, pada hari inilah kita buka Quran, ya, depan Quran kita ada Quran yang ini, kita buka Al-Quranul Karim, ya,
ada berapa halaman? Ya, ada 604 muka surat ya, yang telah dicetak ataupun yang dicatatkan ya. Kemudian ada 114 surah tadi ya. Kemudian Al-Quran itu ada berapa ayat? Ada 6,236 ayat, 6236 ya, mengikut ahli Kufah. 6,236 ayat semuanya ya. Kemudian ada berapa kalimah dalam Al-Quran? Kenapa kita nak tahu Quran tu berapa kalimah? Ada 77,439 kalimah Al-Quran yang ada dalam Al-Quran tersebut. Lepas tu ulama sampai kira berapa huruf yang ada dalam Al-Quran. Lebih 323,015 huruf. Bilangan yang terdapat dalam Al-Quran juga telah disenaraikan ataupun dikaji oleh para ilmuwan Islam. Kenapa kita nak tahu bilangan huruf pun orang nak kira pasal apa? 323,000 lebih tadi ya. Kalau kita melihat kepada hadis Nabi SAW, setiap huruf yang terdapat dalam Al-Quran itu digandakan sebanyak 10 kali ganda. Kalau 323,000 lebih ya, kalau dibaca khatam sekali 3.2 juta ganjaran di sisi Allah bagi orang yang khatam Al-Quran. Jadi sangat beruntung orang yang baca dengan betul, kemudian dia dapat faedah dengan memahami ya kehidupan ini yang tak berapa lama kita hidup lagi ni, masih berbaki lagi ni. Carilah jalan untuk kita fahami Al-Quran dengan sebaiknya. Al-Quran ini sejak daripada alam rahim lagi, si ibu memperdengarkan bacaan Al-Quran daripada alam rahim lagi. Bayi dalam perut ibu dengar lah. Ada yang pakai earphone letak pada perut ibu tu dengar. Pasal apa? Sebab dalam kajian ya, menyatakan bahawa antara bayi itu, dia tubuh badan bayi itu yang dapat berfungsi dengan sempurna pada awal penciptaan 4 bulan 5 bulan bayi dalam perut itu ialah ya, antara mata bayi dengan telinga bayi, mana yang lebih cepat berfungsi? Jawapannya ialah pendengaran ya, basara ya, sam'a wal basara wal fuad. Antara tiga ni, sama' mendengar, basar wa fuad yang hati ya. Allah mulakan kalimah sama' dulu ya, inna sam'a wal basara wal fuad. Mana susunan itu menceritakan tentang kejadian yang ya dapat berfungsi sebagai seorang manusia. Pendengaran itu lebih awal berfungsi berbanding dengan organ-organ yang lain. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian ya. Oleh kerana ya kita cuba hidup dalam keadaan di bawah naungan Al-Quranul Karim ya. Bagaimana Al-Quranul Karim itu kalamullah, kalam-kalam daripada Allah. Kata ulama ya, jika anda ingin berbicara dengan Allah, maka salatlah. Dan jika Allah ingin berbicara dengan kamu, jika ingin Allah berbicara dengan kamu, bacalah kalam Allah, bacalah Al-Quran ya. Setiap kalimah dalam Al-Quran itu mampu mempengaruhi otak manusia. Bila kita baca Al-Quran, janganlah ya kita sibukkan diri tanpa walau sehari kita tidak membaca Al-Quranul Karim ya. Kenapa kita tak baca Al-Quran? Kita tidak nampak ya, kita tak nampak bahawa kemukjizatan yang Nabi ya sallallahu alaihi wasallam ya pada Al-Quran itu kita tidak merasainya. Walaupun Quran ada depan mata kita hari-hari, tapi itu tak mahu membacanya. Tak nampak kemukjizatan itu, tak nampak ping sana, ping sini ya. Berbeza dengan para sahabat dahulu yang sangat ya mementingkan Al-Quran Karim. Saya ingatkan diri saya khasnya
dan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian di luar sana, moga-moga kita dapat tekuni membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin. Baik, pada kali ini saya nak kongsikan antara keindahan, keajaiban bahasa Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quranul Karim cerita tentang binatang-binatang, ya. Okey, sebagai contohnya saya ambil 1-2 binatang yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Yang pertamanya cerita tentang lalat. Ya, lalat, anjing, ya, kemudian laba-laba, cerita tentang lembu, tentang gajah. Itu binatang-binatang semua disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Satu kisah tentang binatang ini ialah kisah lalat. Hari ini kita bincangkan cerita tentang lalat. Allah berfirman dalam suratul Hajj, surah Hajj, iaitu ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubhumul dhubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'fat talib wal matlub. Sadaqallahul azim. Ya, tegur saya jika ada silap dan salah tadi, ya. Maksudnya, wahai umat manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun fastami'u lah. Diberikan satu perbandingan, duriba mathalun fastami'u lah, maka dengarlah akan dia dengan betul-betul. Fastami'u lah. Ini satu uslub yang Allah gunakan. Dengar elok-elok, dengar molek-molek, dengar baik-baik. Fastami'u lah, dengar betul-betul, ya. Perumpamaan yang Allah berikan, innal ladzina tad'una min dunillah. Dengar, sesungguhnya mereka yang kamu seru dan sembah. Innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya benda-benda yang kamu seru ataupun sembah, contohnya berhala, ya, selain daripada Allah, lan yakhluqu dhubaba, tidak boleh sama sekali mencipta walaupun makhluk sekecil zubaban. Zubaban ialah lalat, ya. Walau ijtama'u lah, walaupun berhimpun, berkumpul, bersatu tenaga untuk mencipta seekor lalat. Dengar elok tadi, ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ya, diberikan satu perbandingan. Dengar elok, ya, apa dia? Innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya yang kamu sembah yang selain daripada Allah itu, berhala ke, pokok ke, bintang, bulan, ya, yang tak bertuhan ke, etis dan sebagainya, yang kamu sembah ini selain daripada Allah, tak boleh pun cipta makhluk kecil seperti lalat tu. Ya, mata lalat tu sangat istimewa, cepak lalat itu sangat istimewa. Nak cipta seekor lalat pun tak boleh, walaupun berhimpun mereka itu bersatu untuk mencipta seekor lalat. Wa in yaslubhumuz zubabu syai'a, ya, dan jika lalat itu mengambil sesuatu daripada mereka, ya, lalat ambil sesuatu daripada, ya, mereka, orang yang menyembah selain daripada Allah tadi, ya, dan jika lalat itu mengambil sesuatu daripada mereka, mereka tidak dapat mengambilnya semula daripadanya. Kenapa? Kerana orang kafir yang menyembah berhala itu lemah, yang mencipta berhala itu kufur, golongan kufur. Manusia itu lemah, berhala itu pun lemah, kedua-duanya lemah.
dha'ufa talib wal matlub, ya, lemah yang meminta manusia, ya, dan lemah juga yang kena minta berhala tu untuk menunaikan hajatnya. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut lalat, zubab. Lalat ini, nak cipta lalat ni pun memang tak mampu hari ni. Boleh tak nak cipta lalat? Ya, ada Spiderman, ada watak-watak kan, hero ni kan, Superman ada, ya, yang cipta lalat, ya, Ant-Man, apa semua dia boleh cipta. Tapi yang mencipta hakikat seperti mana Allah Subhanahu wa taala cipta tak akan dapat, ya, sekalipun mereka berkumpul semuanya, ya. Jadi itu bandingan Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran bagaimana kemujizatan nak cipta lalat tu pun tak mampu nak menciptanya, ya. Berhala yang ada lalat hinggap di hidung tak boleh nak dihalaunya, lemah dia, ya, dan begitulah, ya. Baik, kita lihat bagaimana uniknya Allah cipta lalat ini. Manusia boleh cipta persis lalat, ya, yang lalat ni menjadi model kepada penciptaan helikopter, kapal terbang dan sebagainya. Tapi nak cipta seperti mana lalat tak boleh, dijadikan model saja untuk bagaimana penciptaan. Uniknya lalat ni tuan-tuan, lalat ni dia bukan spesies makhluk yang cipta terbang, dia dicipta bukan terbang secara lurus. Tuan tengok lalat kan, sekarang ni banyak lalat, dia terbang tu lurus ke dia terbang tu gitu. Lalat ni dia bukan terbang lurus. Lalat dia boleh pergi ke mana saja yang dia hendak, sebab Allah cipta dia sebagai makhluk yang likat, lincah. Dia boleh bergerak tu tanpa, bukan ikut zigzag gitu. Dia boleh, ya. Kenapa? Kerana Allah cipta lalat ni sayapnya boleh sesaat boleh mengepakkan dia punya sayap dia antara 500 hingga 1000 kali setiap saat. Maknanya dia sangat hebat. Kelajuan dia tu, terbang dia tu, dia bergerak sangat pantas, kadar kecepatan dia. Dan lalat ni pula, dia ni tak ada satu ciptaan manusia pun yang boleh cipta macam lalat ni. Dia ni, lalat ni, bila dia terbang zigzag tanpa ada corak pola penerbangan dia tu, dia boleh landing di mana-mana permukaan. Tak kira permukaan itu condong ke, ia landai ke, apa saja permukaan bentuknya, siling ke, dia boleh landing di mana saja. Maknanya dia landing kepala ke bawah boleh, dia dinding lalat kepala ke atas sini pun boleh, sana boleh. Maknanya lalat ni Allah jadi makhluknya yang sangat hebat dari segi kadar, ya, penerbangan yang dia lakukan, ya, makhluk ni. Kenapa Allah sebut lalat? Sebab lalat ni, ya, satu simbol hina, lemah, kata Imam Qurtubi. Hina, lemah, kotor, dan dia banyak. Rimeh orang tengok. Bila banyak lalat ni, suka tak suka. Ini makhluk yang banyak selera. Kotor, tempat kotor dia ni lemah, tak kuat mana, dia ni hina, dipandang hina. Jadi lalat Allah sebut, dalam Al-Quran itu sebagai perbandingan, ya, nak cipta lalat, benda yang tak setanding, ya, kepada manusia pun tak mampu. Ini kan pula nak lawan perintah. Janganlah cari sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Okey. Kemudian tuan-tuan, ya, lalat ni satu kajian yang telah dilakukan oleh Profesor Dr. Mustafa Ibrahim Hassan. Beliau merupakan pengarah pusat kajian
serangga pembawa penyakit Universiti Al-Azhar Mesir telah membuat satu kajian tentang penyakit dan ubat pada dua sayap lalat. Cerita pasal sayap lalat. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apabila jatuh lalat ke dalam minuman kamu, maka hendaklah ditenggelamkan lalat tersebut, kemudian dibuangkan, kerana pada salah satu sayapnya membawa penyakit dan ada satu lagi mengandungi penawar. Ya. Kajian yang telah dilakukan oleh Profesor Dr. Mustafa tadi, ya, mendapati bahawa sejumlah bakteria yang pelbagai dan banyak pada kedua-dua sayap lalat. Ya, tidak seperti sayap nyamuk yang hanya mengandungi sedikit saja bakteria kuman. Didapati bakteria yang ada pada kedua-dua sayap lalat tersebut ada bakteria baik dan ada bakteria yang jahat. Ya. Kajian juga mencatatkan bahawa bakteria baik banyak terdapat pada sayap kanan semua jenis lalat. Ya. Bakteria baik. Ya, dulu kita tak pernah dengar bakteria baik. Bila dalam iklan sekarang ni ada keluar bakteria baik yang memberi kebaikan kepada usus. Ya, bila minum satu susu yang telah dihasilkan, dia boleh memberi kebaikan kepada kehidupan kita. Bakteria baik ni, ya, bakteria baik itu mampu bertindak mematikan segala jenis bakteria lain yang wujud pada lalat, termasuk bakteria yang bahaya kepada manusia. Sebab itu bila Nabi ni bukan ahli saintis, tapi bila Nabi dapatkan wahyu daripada Allah, dia dapat masuk lalat, endamkan dia, ya. Kemudian buanglah, jangan makan bulat lalat tu, ya. Jadi itu di antara sebahagian cerita tentang lalat, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita ambillah, ya, pengajaran daripada Al-Quran Karim yang Allah Ta'ala sebutkan, ya, dan kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan pada kali ini, ya, kita nak supaya keajaiban bahasa Al-Quran itu dapat kita rasai, seterusnya dapatlah kita merasai kemu'jizatan Al-Quran yang menjadi pembimbing kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.